Nampak saya nak sikit dia. Okey. Coba dia. Okey, sekarang cikgu nampak tak saya punya slide? Nampak tak slide saya? Nampak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Puan Rofiza binti Saleh, PKM. Kemudian kita ada Cik Rohaiza binti Abu Hassan, guru kanan sains dan matematik, Cikgu Ahmad Nawawi, guru cemerlang sains dan juga ketua panitia sains, Cikgu Zuraida, ketua panitia matematik, Cikgu Munirah, ketua panitia fizik, Cikgu Nurdiana, ketua panitia PSV, dan semua rakan guru lah, okey, yang saya hormati dan kasih sekalian. Okey, so untuk hari ini kita nak tengok, nak mempelajari berkenaan dengan pengenalan asas OBS. Saya pun tak adalah mahir sangat berkaitan dengan OBS, tetapi kita nak tengok bagaimana kita nak rakam video yang ada muka kita menggunakan OBS. Sebenarnya senang je. Okey, ini adalah paparan OBS lah. Okey. So, sebelum tu kita nak check out dulu kita punya prior knowledge. Kita gunakan Mentimeter. Okey, cikgu tengok kat cikgu tengok kat cikgu punya check. Okey, check. Okey, saya copy link balik, mungkin ada yang baru masuk. Okey, cikgu tengok kat check ada link kan? Link Mentimeter. Okey, cikgu klik link Mentimeter tu. Cuba tengok. Okey, cikgu klik link Mentimeter. Okey, kemudian cikgu tulis apakah perisian ataupun aplikasi yang cikgu tahu untuk merakam sesebuah video. Ni saya just nak tahu cikgu punya prior knowledge lah. Okey, ada seorang yang jawab berkaitan OBS. Apa yang cikgu tahu sebelum ni selain daripada OBS? Ibu tulis berdasarkan prior knowledge cikgu. Apa tak tahu. Kalau tak tahu boleh tulis tak tahu kat Amy. Okey, ada yang tahu lupa dah. Tak apa. Okey, tu tujuan kita nak belajar tu sebab kita dah lupa dah benda kan. Tidak tahu. Okey. Mungkin cikgu rekod guna kamera ke, guna mic. Okey, betul. Canva. Ada yang tak tahu. X recorder. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 respond. Okey, ada lagi tak yang nak respond? Ya Allah. Ada lagi nak respond? Tak ada Okey, so yang cikgu tahu PowerPoint, X recorder, OBS, Meet. Ada yang dah lupa, ada yang tak tahu, Canva. Okey, so ni cikgu punya prior knowledge lah. Kamera handphone, betul kan? Kita pun juga boleh record video menggunakan kamera pada telefon kita. Okey, so ini adalah cikgu punya prior knowledge kan, berkaitan dengan cara untuk merakam sesebuah video. Okey, very good. Tanya cikgu-cikgu yang telah merespon. Okey, so hari ini tengok balik slide saya. Okey, tu cikgu punya prior knowledge lah. Okey, prior knowledge cikgu. Okey, jadi hari ini mana satu pilihan cikgu berdasarkan apa yang cikgu tulis tadi? Ada yang tak tahu, ada yang guna PowerPoint, ada yang guna Canva. Okey, yang ni adalah di antara yang saya pernah guna. Okey, ni di antara yang saya pernah guna Okey, first sebenarnya kita boleh record menggunakan PowerPoint. Kita boleh record menggunakan Canva, boleh record menggunakan Bandicam, Screen-O-Matic ataupun OBS. Ni di antara yang saya pernah gunalah. Okey, saya nak tunjuk dulu sepintas lalu kalau kita gunakan PowerPoint, macam mana paparan dia. Okey, saya tunjuk Okey. So kalau kita gunakan PowerPoint, ni contoh Kenapa? Itu ada di dalam tak lagi, cuma cerita saja. Kalau tahu dia lari. Soalnya mereka itu Cik Amy mesti boleh tutup dulu mic.
Okey. Ini adalah cara untuk merekod menggunakan PowerPoint ya. So boleh juga PowerPoint sebenarnya boleh juga kita record ada muka kita. Cuma dia tak dapat nak keluarkan background. So nampaklah background kat situ. So sebenarnya gambar kita ni ataupun video kita ni pun kita boleh kecilkan dan kita boleh arrange nak letak kat bahagian mana-mana. Okey, ini adalah sekiranya cikgu merakam menggunakan PowerPoint. Okey, sebenarnya guna PowerPoint ni sangat mudahlah cikgu. Okey, guna PowerPoint ni sangat mudah. Okey, so ini adalah cara guna PowerPoint. Okey, kita tengok pula bagaimana video kita kalau kita record menggunakan Canva. Okey, so ini paparan video sekiranya kita menggunakan Canva. Sebenarnya Canva lagi menarik cikgu sebab dia punya animasi-animasi ni memang dah ada dalam tu. Kita hanya guna sahaja. Kita hanya masukkan kita punya info-info dalam tu. Lepas tu kita guna sahaja. Tapi pastikan cikgu menggunakan Canva yang MOE punya. Jangan guna yang peribadi. Kalau yang peribadi dia punya function education tu sikit, limited. So cikgu pastikan cikgu login masuk menggunakan portal MOE. Memang ada banyak function, ada banyak pilihan dan sangat menarik. Cuma kelemahan dia kita tak boleh nak tulis. Kita tak bolehlah nak tulis macam PowerPoint tadi. Kalau PowerPoint tadi kita boleh conteng. Okey, so ini adalah paparan video sekiranya cikgu menggunakan Canva. Canva pun menarik. Okey, saya suka juga Canva ni. Okey, seterusnya kita tengok pula kalau kita record menggunakan Bandicam. Okey, sekejap cikgu, kita tekan pusing. Okey, kalau Bandicam kita nampaklah kat atas ni. Dia punya apa orang panggil ni? Watermark. Okey, so kita nampak www.bandicam.com. Tapi watermark dia tu okey lah, tak adalah besar sangat kan. Okay, so kita still lagi boleh nampak. So nampak juga muka kita kat sini ha. Nampak saya tengah terbang kat atas ni kan. So nampak jugalah kat sini. Okay, so ini saya rakam menggunakan Bandicam. Ni pun sama ni, cikgu boleh nak letak bawah ni ke, nak letak tepi ni ke. Kalau Canva tadi cikgu tak boleh ubah. Dia duduk situ je lah. Cikgu memang duduk situ je. Okay, kalau yang ni kita boleh ubah lah. Nak besar ke gambar kita, nak kecil ke, nak letak tengah-tengah ke. Okay, yang ni menggunakan Bandicam. Okay. So boleh juga cikgu gunakan Bandicam. Okay, so seterusnya saya tunjuk pula kalau cikgu rakam menggunakan Screen-O-Matic. Okay, Screen-O-Matic ni yang saya mula-mula guna dulu. Okay, Screen-O-Matic ni dia tak adalah gambar kita kat depan tu. Tu kekurangan dia. Ni masa awal-awal dulu, masa awal-awal PKP dulu. Ni tahun bulan 6, 19 bulan Jun 2020. Okay, ni saya gunakan Screen-O-Matic. So dia ada juga kat sini. Kalau cikgu perasan kat sini, watermark dia ada kat sini. Tapi kecil je lah watermark dia kat sini kan. Okay, cuma kelemahan dia kita tak boleh nak rakam muka kita lah kat sini. Okay, so ini adalah Screen-O-Matic. Okay. So cikgu boleh tengok lah kalau Screen-O-Matic macam ni lah. Okay, watermark dia kecil je. Okay. Okay, kemudian kita ada lagi OBS. Yang ni yang saya nak tunjuk ni. Okay, OBS. Okay, contoh OBS .
Okay, so kalau OBS ni cikgu boleh buat studio cikgu sendiri. Nampak cikgu boleh buat studio cikgu nak set up macam mana studio cikgu ni terpulang. Dia nampak lebih menarik lah berbanding dengan perisian-perisian yang lain tadi. Okay, kemudian cikgu boleh buat tulisan bergerak-gerak macam ni. PowerPoint pun boleh sebenarnya buat tulisan bergerak macam ni. Macam cikgu saya tunjuk tadi kan. Yang tu dia gunakan animasi lah. Okay, kemudian studio cikgu ni cikgu hanya set up sekali saja tetapi boleh guna berulang-ulang kali. Katakanlah hari ni cikgu rakam, dah guna studio ni, esok cikgu rakam masih lagi boleh masuk balik dan guna studio ini. Kita hanya set up sekali tapi boleh guna berulang kali. Sampai cikgu rasa jemu lah nak ubah yang lain pula. Okay, so ini adalah contoh video menggunakan OBS. Okay, saya ada satu lagi contoh. Ni yang saya guna, OBS pun boleh conteng Okay, ni contoh saya guna PowerPoint lah. So kita boleh conteng juga. Okay, ni kita boleh conteng jugalah. Okay, kemudian saya ada satu lagi contoh. Yang tu gunakan PowerPoint, OBS dan PowerPoint. Okay, yang ni pula saya gunakan OneNote. Kalau cikgu nak guna OneNote pun boleh masuk ke dalam OBS tu. Okay, loading pula ya. Okay, sekejap cikgu. Okay, yang ni, so yang ni adalah setup saya untuk kimia lah. Cikgu tengok, saya letak gambar saya kat tepi tu. Ni gambar ni tak kisah sebenarnya cikgu nak letak kat mana. Tapi saya lebih suka letak kat sebelah sini. Nak letak sini ke, nak letak atas ke, terpulang lah. Okay, so ini adalah menggunakan OBS. Integrate dengan OneNote. Kalau tadi OBS integrate dengan PowerPoint. Okay, so daripada sini, cikgu bolehlah buat pilihan. Cikgu rasa cikgu nak rakam video menggunakan perisian yang mana. Adakah nak gunakan PowerPoint, adakah nak gunakan Canva, Bandicam ataupun Screen-O-Matic ataupun OBS. Tapi kalau saya prefer OBS lah. OBS cikgu hanya set up sekali saja tapi boleh guna berulang kali. Tapi kalau cikgu tak mahir, cikgu boleh gunakan PowerPoint. Okay, boleh gunakan PowerPoint. PowerPoint ni saya cadangkan kalau cikgu nak rakam by slide. Jangan cikgu rakam daripada awal sampai habis. Nanti jenuh kalau tersalah cakap ke, nak edit ke payah. Jadi cikgu rakam by slide. Macam saya tadi, saya rakam by slide tu. Okay, slide 1. Lepas tu rakam pula slide 2. Okay, tapi bila kita export kepada MP4, dia akan automatic sekali harung lah. Automatic sekali harung. Canva short sekiranya cikgu tak nak tulis apa-apa. Cikgu just nak mengajar je kan. Kalau PowerPoint, OBS kita boleh tulis. Bandicam pun kita boleh tulis. Okay, so kat sini ada 5 lah perisian yang saya pernah guna dan cikgu tengoklah mana yang cikgu rasa sesuai dengan cikgu. Tapi untuk hari ini kita nak pergi yang nombor 5 ni, iaitu pengenalan asas OBS. Cikgu bagi perhatian betul-betul sebab nanti di akhir PDP kita panggil PDP lah. Di akhir kelas kita nanti saya akan buatkan kuis. Siapa yang berjaya, yang join, saya akan bagikan hadiah. Gitu. Okay, boleh Okay, so apa itu OBS sebenarnya? Okay, OBS, nama panjang dia adalah Open Broadcaster Software. Okay, ini yang panjang dia lah, Open Broadcaster Software. So, aplikasi OBS ni adalah program yang digunakan untuk, yang digunakan oleh para content creator. Okay, ataupun live streamer untuk gaming ke, okay, untuk merakam gameplay video yang mereka mainkan. Kan kalau kita tengok gamer-gamer tu, kebanyakan dia pengguna OBS. OBS ni dia boleh juga buat live kan cikgu? Okay, streaming. Okay, penggunaan yang percuma, tidak mempunyai watermark, dia tak ada watermark dan dia percuma. Tu yang syok. Okay, kalau Bandicam tadi, saya lupa nak bagi tahu, Bandicam tadi dia best juga. Tapi dia ada limit 10 minit saja. Setiap kali rakam 10 minit. Setiap kali rakam 10 minit. Dia ada limit. Kalau cikgu nak yang tak ada limit, maksudnya kena bayar. Tapi kalau OBS ni, dia tak ada limit. Cikgu nak rakam sampai pensan tu tak apa. Okay, so tak apa. Nak rakam sejam ke, 2 jam ke, dia tak ada limit. Kalau cikgu larat kan. Okay, dia tak ada had limit masa untuk merakam video. Dan yang penting dia tak ada watermark. Dia tak ada watermark tu best jugalah. Okay, OBS juga boleh digunakan untuk merakam video PDPC dengan paparan muka cikgu kat slide. Cikgu boleh letak munculkan muka cikgu pada slide berkenaan. Tu syoknya menggunakan OBS. Okay, so ini adalah pengenalan berkaitan dengan OBS. Cikgu kalau ada apa-apa yang cikgu nak tanya, cikgu celah je tak ada masalah. Okay, kita two-way communication tau. Okay, so sekarang ni bagaimana kita nak install OBS tu? Okay, macam mana kita nak install OBS? Cikgu pergi kat Google. Okay, siapa yang belum lagi install, okay, cikgu pergi kat Google, cikgu type OBS Studio.
Okay, ataupun cikgu boleh juga type https //obsproject.com/ Okay, yang ni pun boleh. Kalau muka cikgu tak handsome boleh edit tak? Yang tu bergantung kepada kita punya kita punya video tu. Okay, kita punya kamera. Gunalah kamera hak comel-comel sikit kan. Okay, dia tak boleh nak edit dah, tapi dia boleh ni edit kecerahan. Dia ada juga function untuk bagi cerah. Nanti saya tunjuk Okay, boleh ada masalah. Okay, so lepas tu cikgu pilih OBS Studio. Okay, kemudian dia akan keluar paparan macam ni bergantung pada jenis laptop. Yang ni saya gunakan laptop lama saya. Okay, dia keluar paparan macam ni. Okay, dia ada untuk Windows, untuk Mac dan juga untuk Linux. So cikgu pilihlah untuk Windows ni. Okay, kalau laptop cikgu jenis Windows lah, bergantung pada laptop. Okay, kalau saya gunakan Surface saya, dia keluar paparan macam ni. Okay, cikgu klik kat ni. Okay, kemudian cikgu klik kat download installer. Okay, dah siap-siap install. Okay, bagus Cikgu Rofiza. Okay, dah siap-siap install dah. Okay, kemudian kat mana cikgu nak cari yang cikgu dah download tu? Okay, cikgu pergi kat download. Cikgu pergi kat download, dia akan keluar OBS ni. Okay, pergi kat download, keluar OBS ni. Kat cikgu punya laptop tu, pergi kat download, file, download. Okay, cikgu tengok simbol macam ni, simbol OBS. Okay, lepas tu cikgu run. Okay, bagi siapa yang belum run. Okay, cikgu run and then cikgu next je. Okay, lepas tu next lagi. Lepas tu install. Cikgu tunggulah sekejap. Bila install ni kita tunggu sekejap. Okay, lepas tu dah finish. Dia akan keluar dan tanya paparan macam ni bila cikgu buka. Okay, dapat tak? Cikgu keluar tak paparan macam ni? Pada halaman utama, kita diberi pilihan untuk melakukan auto configuration. Cikgu klik yes. Okay, kalau dia keluar macam ni, paparan macam ni, cikgu klik sahaja yes. Nanti kita akan buat auto configuration. Okay, setakat ni boleh tak cikgu? Boleh ikut tak setakat ni? Kalau saya laju sangat ke apa ke, cikgu tolong break kat saya. Boleh ikut tak? Boleh Okay, very good Pandai ni anak-anak saya ni. Anak-anak tak sana. Okay, seterusnya bila cikgu pilih yes tadi, okay, pilih yes tadi, dia akan keluar macam ni lah. Auto configuration wizard ni, dia akan keluar pop up macam ni. Okay, yang ni dia ada tulis optimize for streaming, recording is secondary. Kalau yang ni kita nak streaming yang optimize, tapi kita punya pilihan yang kedua tu, secondary tu adalah recording. Kita tak mau yang ni. Kan? Kita bukannya nak buat game ke apa. Kita pilih hak yang kedua cikgu. Optimize just for recording. Okay, I will not be streaming. Tapi kalau cikgu tiba-tiba nak streaming pula, cikgu boleh ubah benda ni. Tapi sebab kita nak buat record PDPC, cikgu pilih yang kedua. Okay, cikgu pilih yang kedua. Cikgu pilih yang kedua. Ya, Kak Biza. Ya, Kak Biza. Izan nak yang tu nak keluar kat mana tak auto tu, sebab tadi kan Kak Biza buka awal lagi, aku pakai net saja. Nak keluar yang mana? Dia masa kita mula-mula keluar tadi, masa mula-mula kita buka tu, dia akan tanya kita nak auto configuration ke tak? Ada keluar tak Kak Biza yang tu? Tak tahu lah, boleh cari kat setting dia boleh tak? Boleh cari sana. Cuba Kak Biza tengok kat file setting. File setting. Ada? Ada. Nak cari kat mana? Auto check auto configuration ada? Auto record when streaming. Tekan tools, tengok tools. Tu Nadia kata tekan tools. Tools kat sebelah helps tu. Sana. Kita tengah awal lagi kita keluar, jadi kita pun tak tahu apa benda yang kita tekan. Okay, tak apa. Okay, Kak Fiza ambil optimize just recording. Sebab kita nak optimumkan kita punya recording. Tools kat atas tu. Sebelah tu. Jumpa tak? Okay. Jumpa Okay, lepas tu auto configuration ada? Ada. Okay. Ada Okay, Kak Fiza pilih optimize just for recording. Okay, pilih yang ni. Sebab kita punya streaming tu, kita tak nak streaming kan, kita nak record PDPC. Tapi bila-bila cikgu nak ubah tak ada masalah, boleh ubah balik lah. Okay, kemudian cikgu, okay, lepas tu cikgu apply setting lah. Okay, apply setting. Okay, kemudian boleh Kak Biza. Okay, ni saya yang base resolution ni ada, yang base resolution ni nak ambil apa? Macam biasa lah, naik je lah. Next je dulu Kak Biza. Kita ambil yang basic, yang wajib yang kita nak kena buat untuk maksudnya apply setting. Okay, lepas tu apply setting. Okay, lepas apply setting, okay, keluar tak paparan macam ni? Ni saya screenshot daripada laptop lama saya ni. Okay, kita nak setting sikit. Kita nak setting yang asas.
yang wajib yang kena buat untuk kita merakam video menggunakan OBS. Kita bukan buat yang advance lah, kita buat yang asas je. Tak nak bagi cikgu pening Okey, so cikgu klik file, lepas tu pilih setting. Jumpa tak cikgu yang lain? Kalau tak dapat ikut, bagi tahu Okey. Jumpa lepas cikgu. tu jumpa ya. Okey, yang ni pula paparan saya guna. Yang ni adalah paparan saya guna Surface. Sebab dia tak sama tau. Bergantung kepada laptop. Okey. Cikgu keluar paparan macam ni ataupun yang satu lagi? Tak apa, sekejap lagi saya tunjuk satu lagi Okey, cikgu pilih output. Sama tak dengan paparan saya? Okey, cikgu pilih output. Okey. Cikgu pilih output. Okey, kemudian cikgu tengok video bitrate ni. Cikgu buatlah 2500. Dia memang dah 2,500 dah. Okey, tak ada masalah kalau macam tu. Okey, lepas tu yang ni, recording path ni. Recording path ni, lepas kita rakam video kita tu, dia letak di mana? Saat kita pening nak cari, betul tak? Jadi sebaiknya saya cadangkan cikgu letaklah di desktop. Kalau saya suka letak desktop dulu. Kan? Senang kita nak tengok. Di sini sekejap lah ni. Bukan. Sabar cikgu. Cikgu tengok sini, cikgu klik browse. Browse ni. Okey, bila klik browse, dia akan keluar ni lah. So cikgu pilih nak letak kat mana. Dia akan keluar paparan macam ni. Kalau kita, Izam, kalau kita buat satu PowerPoint di kita simpan di situ terus pun tak apa kan? Tak apa, tak kisah. Kalau tak mau letak di desktop pun tak apa. Ikut cikgu lah. Browser tu kita ambil lah kita tu kan? Boleh. Ikut pulang pada cikgu. Janji cikgu tahu kat mana video yang cikgu rakam tu. Saya kan tak jumpa kan? Okey, cikgu pergi kat contoh saya pilih desktop. Kalau cikgu nak letak kat ke kat mana tak kisahlah. Contoh saya letak kat desktop, cikgu klik desktop. Okey, lepas tu select folder lah. Okey, select folder. Okey, tu yang pertama. Okey, selesai. Kita tahu dah kita punya rakaman nanti berada di mana. Okey, selesai yang tu. Okey, seterusnya cikgu tengok recording quality. Recording quality, cikgu pilih high quality medium file size. Okey, dah ada yang tu dah. Tapi kalau laptop cikgu tu memang power ataupun laptop cikgu tu agak slow, cikgu boleh pilih yang rendah sikit. Bergantunglah pada laptop. Saya cadangkan high quality lah, yang elok sikit Okey, lepas tu recording format, cikgu ambil MP4. MP4 bukan MKV bukan? MP4. Bukan. Kalau cikgu ambil MKV, nanti dia nak kena remarks balik ke kepada MP4. Jadi payah. Payah kita ambil MP4 terus, tak payah banyak kerja. Okey, lepas tu encoder, saya cadangkan cikgu pilih hardware. Okey, hardware. Okey, hardware. Okey, lepas tu cikgu klik OK. Okey, hardware. Okey. Boleh? Okey. Lepas tu cikgu klik OK. Klik OK, klik apply. Klik OK kat mana weh? Ni bawah. Cuba scroll sikit ke bawah. Ada bawah tu. OK, apply. Tarik ke bawah. Tak ada apa Izzah, okey. Tak ada. Tak jumpa. Apply pun tak okey. Ada bawah ada kat bawah kan. Cuba ke bawah lagi. Dia kan ada tepi ni. Ni ada tepi ni. Kat bawah. Tarik ke bawah ni. Tarik ke bawah benda ni. Benda yang jangan ni. Tarik ke bawah. Amy kena ambil dekat itu, Amy angkat naik atas sikit. Baru ada apply. Mana? Ada ke bawah sikit. Tak jumpa lagi, tak jumpa. Amy pergi dekat yang warna putih tu, Amy tolak naik atas sikit. Baru nampak bawah tu ada tolak. Sebab dia laptop. Kita dia bergantung pada laptop masing-masing. Okey, jumpa Kak Mi, dapat Kak Mi? Ketidakjumpaan lagi. Okey, Nine dah siap. Bagus Nine. Okey. Dah ada dah tu. Kita Nine ready Nine untuk kimia Nine. Okey, boleh Kak Mi? Boleh? Tak boleh. Ke bawah ni Kak Mi. Kak Mi tengok yang ni, yang panjang ni. Ni yang okey, Kak Zalim pun dah siap. Bagus. Ni Kak Mi tarik ke bawah. Yang panjang tu pun tak ada. Tarik ke bawah. Amy kena kecilkan sikit box tu. Cuba Kak Mi kecil. Box setting tu kecil. Box kadang-kadang box tu besar sangat tu. Okey. Boleh Kak Mi Ataupun yang Kak Mi punya macam ni. Paparan cikgu ada tak yang macam ni? Ke paparan cikgu macam ni? Sekejap. Kalau paparan cikgu macam ni, cikgu pergi kat advance. Ni laptop saya yang lama. Ni laptop saya lama. Saya screenshot dua-dua. Laptop lama dengan laptop yang baru ni. Sebab saya tak tahu cikgu punya laptop macam mana kan.
Kalau yang ni, okey nampak tak? Dia ada automatically remarks to MP4. Cikgu kena klik yang ni. Tadi kita pin klik kat yang ni. mana ada kan? Output kan? Tadi output dia hampiran ni genre semua. Tadi output. Kak Fiza kalau rasa tak ada masalah lah. Laptop Kak Fiza sama dengan paparan Izam kot. Yang tadi. Okey, ni kalau paparan laptop cikgu yang model lama. Yang model lama cikgu kena klik kat automatic removes to MP4. Boleh Okey, boleh cikgu? Yang lain-lain cikgu tak payah usik tak apa. Kita ambil yang basic saja. Dah. Dah cikgu. Dah? Tak boleh Okey. lagi. Alamak, siapa nak bantu Kak Amy ni? Macam mana Ni. Hello. Untuk Untuk yang tak boleh tu, you klik pangkah kat atas tutup window tu, dia akan tanya save ke tak save. Ya, tutup pangkah tu. I sure, okay, saya tutup. Amy. Saya jumpa save lah ni. Save and yes Save. Yes Kak Amy. Okay, dah. Okay dah Sir, sorry tak sebut nama Sir tadi. Sorry Sir, tak perasan Sir masuk tak hi tadi. Oh, lupa Sir dengan saya sama Sir. Sorry Sir. Okay, lepas tu kalau paparan cikgu macam ni, cikgu jangan lupa yang ni lah. Okay, bergantung pada laptop cikgu masing-masing ya. Okay, kemudian Sampai mana? apa? Kak Fiza? Dah. Kak Fiza settle dah. Yang ni kalau laptop hak jenis lama. Laptop jenis lama dia keluar paparan macam ni. Kak Fiza punya ni kan. Okay, ni Izan screenshot dia dua. Satu model laptop Izan hak lama, satu lagi yang Surface punya. Okay, jadi cikgu klik okay. Okay ni memang dia ada kat bawah. Ni sebab saya screenshot tak nampak okay. So saya tulis okay kat sini. Okay. And then cikgu pun keluarlah paparan macam ni kan. Betul tak? Dapat tak? Ada tak? Dapat kan? Yang macam ni kan? Okay. Dapat ya? Okay. So bila dah sini cikgu dah settle setting. Tadi adalah setting asas. Kita nak belajar yang asas je kan? Okay. Itu adalah setting asas supaya kita memudahkan rakaman kita. Okay. Itu adalah setting asas. Okay. Selesai dah setting asas kita. Okay. So sekarang ni apa tunggu lagi? Jom explore OBS. Okay. Sekarang ni kita nak explore OBS kita. Saya keluar dulu yang ni. Okay. Kita buka OBS. Okay. Ni contoh Okay. Saya buka yang kosong dulu lah. Patutnya tadi kena ada 2 laptop. Senang nampak. Itulah Iza suruh guna 2 laptop senang. Okay, macam ni contoh. Betul tak cikgu punya macam ni? Cikgu jangan terkejut yang saya punya kenapa duduk tepi ni. Yang cikgu punya duduk bawah sebab kita boleh susun. Kita boleh susun. Cikgu boleh tarik ni. Cikgu boleh tarik, drag. Cikgu drag pergi ke atas. Cikgu boleh drag. Saya lebih selesa duduk tepi. Kalau cikgu tak nak usik, tak nak drag, takut pening, biar je lah dia duduk bawah tu. Tak ada masalah. So audio mixer saya ada kat sini ni audio. So nampak tak hijau tu bergerak-gerak tu? Hello. Nampak dia bergerak kan? So maksudnya suara kita ada lah tu. Suara kita ada. Okay, so kita berkenalan dulu cikgu. Kita berkenalan dulu dengan function-function yang basic yang cikgu kena tahu. Okay, kita ada source. Jumpa tak source masing-masing? Ada, jumpa. Okay, source ini, kat bahagian source inilah yang kita nak tambah. Okay ni kita nak tambah apa? Okay, cikgu saya bagi asas yang kita nak tambah image biasanya kan. Okay, lepas tu kita nak tambahkan text. Kalau kita nak tambah teks, lepas tu kita nak tambahkan video capture device dan juga kita nak tambahkan display capture. Okay, yang ini adalah yang asas lah. Okay, nanti saya tunjuk satu-satu lagi Bukan satu lah, tunjuk yang memang kita nak guna. Tak payah pening-pening hak soal banyak. Oh, laju ke? Okay. Cikgu Riza, okay. Kat mana? Cikgu Riza tersangkut yang mana? Source tu. Okay, nak tambah tu memang ada dah ke kita klik tambah? Ni, tambah kat sini. Tambah kat situ, okey. Ni baru nak introduce dulu, berkenalan dulu. Saya tak bagi tahu lagi nak tambah apa. Okay. So kat tambah tadi cikgu boleh tambah audio input, boleh tambah audio output, browser, boleh tambah color, boleh tambah display capture, kamera. So banyak kat sini. Tapi untuk hari ni yang basic dan belajar basic kan. Saya nak bagi tahu cikgu berkaitan macam mana nak tambah display capture. Nak nampak muka kita, nak tambah image, kita nak tambah video capture, okay, nak tambah teks. Okay, so itu adalah berkaitan dengan source. Okay, kemudian ni untuk control. Okay, untuk control yang cikgu kena tahu wajib asasnya adalah nak start recording ni. Yang mana ni? Yang mana audio control kat dah? Okay, image apa benda kat mana?
Audio kau tak tarik lagi kau tadi. Dah tarik semua. Ni kalau kita rakam, lepas tu stop balik. Ni nak Tepi sekali Kak Fiza, tepi sekali. Kontrol ada tepi sekali. Audio paparan tak sama dengan Izam ya? Cuba tak kontrol Kak Fiza. Kontrol kat bawah tepi sekali. Paling kanan. Paling kanan. Paling kanan paling kanan. Pandai ya. Tak sabar dengan paparan Izam ya sebab Izam dah susun ke tepi. Okey, boleh tak sampai susun. Tak. Kat mana kontrol? Tak nampak. Tak jumpa, minta maaf. Tak nampak? Ni kontrol ni. Ada. Ada Kak Fiza? Boleh? Betul lah. Boleh ya? Ya. Okey. Boleh Okey, so kita terus ya. Kat control ni, start recording ni. Start recording lah, cikgu dah tahu button start recording. Okey, kemudian kita tengok scene. Okey, scene ni, ni yang saya kata cikgu set up sekali je tu. Lepas tu cikgu gunalah sampai pitam pun. Sampai dah bosan dah cikgu tukar pula scene lain. Okey, contoh, ni scene saya untuk kelas sains. Ni scene saya untuk kelas sains. Saya dah buat siap-siap. Nanti bila saya nak mengajar nanti, saya guna scene yang ni je lah. Tapi kalau saya dah jemu meja ni, boleh tukar meja lain. Okey, saya nampaklah saya kat sini. Ini untuk scene sains contohnya. Okey, lepas tu saya ada juga yang untuk chemistry. Okey, yang ni untuk test. Ni tadi yang saya test je lah. Okey, ni cikgu nak tukar-tukar. Okey, ni yang kosong. Jadi kat sini yang saya kata cikgu boleh adjust sekali je scene ni, tapi cikgu boleh guna berulang kali. Okey, so saya pergi balik yang kosong. Okey, cikgu punya kosong lah sebab tak ada lagi apa-apa kan. So scene cikgu kosong. Kita baru nak try buat hari ini. Okey. Kemudian dia adalah button tambah kat sini untuk tambah scene ni. Okey. So, cikgu boleh ikut setakat ni? Kita dah nak mula dah ni? Nak mula boleh ikut? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okey, very good. Okey. Okey, bagi perhatian ya, nanti kita quiz. Kita tengok siapa yang menang quiz tu. Siapa murid paling cergas sekali ni? Cerdas. Okey, sekarang ni kita nak tambah tulisan. Okey, cikgu pergi kat source. Pergi kat source. Cikgu klik tambah. Okey, cikgu klik tambah. Pergi dekat mana? Source, tambah. Cikgu klik tambah. Okey, lepas tu cikgu pilih Pergi dekat mana? Pergi mana? Okey, semula. Okey, source. Cikgu pilih source. SOURCES tu. Jumpa tak? Tak saya lupa. Kita jadi terlingkup. Okey, kalau boleh Kak Fiza? Kalau Kak Fiza nak buat balik, Kak Fiza pergi kat view. Kak Fiza reset balik. Kak Fiza reset balik, dia akan kembali ke pangkal jalan. Kalau Kak Fiza rasa macam Izam juga. ya. Okey, boleh Okey, so pergi kat tambah. Pergi kat tambah. Klik tag. Boleh klik tag. Okey, kat sini ni dia kata create new kan. Ni. Kat cikgu bolehlah nak buat tajuk apa. Contohnya tajuk kita welcome untuk teks kita tadi. Okey, ni untuk tajuk teks. Okey, kita pun okey. Tak nak tulis tak apa. Tajuk maksudnya tajuk yang kita nak buat dah. Bukan. Tajuk tu ni. Tajuk kita tu. Kalau tak nak tulis pun tak apa, nak biar macam tu pun tak apa, nak tulis pun tak apa. Maksudnya nama file lah. Nama file betul tu Kak Fiza. Okey, katakanlah cikgu buat welcome. Okey, lepas tu okey. Cubaan pun tak apa. Okey, cuba tak paparan sama macam saya macam ni? Cuba tak? Sat cuba tengok kat komputer. Okey. Cuba boleh cikgu? Ada area apa benda tu. Okey. Lepas tu cikgu klik cikgu klik kat sini kat teks ni. Cikgu klik kat teks, cikgu tulislah. Katakanlah cikgu nak tulis selamat datang ke kelas Maya Cikgu Nurjam, contohlah kan. Okey. Katakanlah cikgu tulis macam tu. Okey, dapat lagi cikgu? Boleh tak? Okey, lepas tu cikgu select lah font. Tak comel apa ni, nak tukar lah bentuk font lain. Cikgu pilih font mana cikgu nak pilih. Okey, mana-mana lah cikgu rasa nak tukar font mana-mana. Cikgu pun pilih lah font kat sini. Saiz dia nak besar mana. Okey, saiz dia ada kat sini. Nak besar mana. Yang ni cikgu cuba-cubalah. Okey, terpulang kat cikgu nak besar mana saiz. Okey, katakanlah saya pilih yang tu. Okey, dah cikgu? Boleh? Ikut tak cakap ni? Boleh? Okey, katakanlah siap dah. Cikgu dah pilih font semua. Cikgu klik okey. Okey, cikgu pun klik okey. Boleh? Okey, lepas tu cikgu klik okey lagi.
Okay, klik lagi. Okay. So nampaklah teks kat sini. Nampak tak? Ada teks tak cikgu? Ada. Jumpa tak? Jumpa. Okey, bila cikgu nak besarkan teks, katakanlah teks cikgu tu terlalu besar ataupun terlalu kecil. Okey, nampak tak kat sini dia keluar warna merah ni. Okey, cikgu tarik. Nak bagi besar. Tarik hujung ni. Nak tarik sini pun boleh. Nak tarik sini boleh. Nak tarik hujung ni pun boleh. Terpulang. Lepas tu cikgu nak letak kat mana? Nak tarik bawah ni pun boleh. Cikgu nak letak kat mana? Nak letak bawah ni ke? Nak letak sini ke? Nak letak tengah ke? Nak letak bawah ke? Terpulang lah. Cikgu nak letak kat mana ni? Nak tarik lagi ke? Bagi besar kot cikgu budak tak nampak. Tarik tu macam tu. Terpulang kat cikgu. Kalau cikgu nak tambah, contohnya cikgu nak tambah lagi. Selamat datang ke kelas maya Cikgu Nurizam. Nak tambah lagi. Hashtag science is fine. Science is fine. Cikgu tambahlah kat situ. Dia keluar. Okay, boleh cikgu? Tambah. Ni cikgu klik dulu biar dia keluar merah. Ni tambah kat bawah ni. Nampak? Yang bawah ni. Selamat datang ke kelas maya Cikgu Nurizam tu. Science is fine. Tambah kat situ. Tambah dekat perkataan dia tu. Tambah perkataan dia tu. Okay, boleh. Boleh cikgu dekat ni? Boleh. Okay, sekarang ni kalau kita tengok tulisan kita ni static je kan. Tak bergerak je, tak comel lah pula, tak bergerak. Okay, cikgu klik kanan. Okay, lagi steady dia keluar merah. Okay, keluar merah. Cikgu klik kanan pada mouse cikgu. Klik kanan pada mouse cikgu. Cikgu pilih filter. Jumpa tak filter? Jumpa tak cikgu? Filter. Okay, klik filter. Bawah tu filter tu. Okey tu. Okey, keluar tak paparan sama macam saya ni? Keluar tak paparan sama macam saya? Keluar tak? Okey, lepas tu nampak tak ada tambah bucu bawah kiri? Kalau bak nak tambah okey. Previous. Okey. Nampak tak bucu bawah kiri dia ada tambah kat situ. Jumpa? Jumpa tak? Okey, cikgu klik tambah tu. Kita nak bagi dia bergerak. Okey, cikgu pilih scroll. Cikgu pilih scroll. Okey, lagi sekali tambah pilih scroll. Okey, pilih scroll ni. Scroll ni tak ada apalah cikgu. Okey je lah. Okey, dia keluar kat sini. Okey. Yang ni dia cikgu nak buat macam mana pergerakan dia tu. Okey, cikgu pilih yang ni. Nampak? Dia laju sangat. Okay, cikgu nak slow ke? Cikgu nak sini ke? Ni bergantung pada cikgu. Cikgu nak kelajuan dia tu taruh mana? Nak slow sikit ke? Nak laju sangat ke? Ni kira ayat gerak lah ni kiranya. Nak bagi nampak ayat dia tu bergerak. Okay, dapat tak cikgu? Nampak. Nampak Okay, dah. Okay, lepas tu cikgu close. Dah bergerak. Jadi kalau tulisan kita panjang baru nampak menarik lah. Okay, nampak tak science is fine tu dia rapat dengan selamat datang tu kan. Okay, cikgu pergi balik. Ni nampak science is fine terus selamat dah tu. Okay, cikgu pergi balik kat depan ni. Kalau dia nampak dia tu berkaitan atau bersambung, cikgu backspace sikit. Kat bahagian selamat datang tu cikgu backspace. Bila backspace dia dah ada jarak. Tapi kalau kita undur balik, dia rapat. Cikgu backspace ada jarak, undur balik dia rapat. Nampak tak cikgu? Nampak tak? Faham tak maksud kita? Okey, baik. Kalau boleh ya? Kalau tiba-tiba cikgu ada soalan nak tanya ke apa ke, terus tanya tau. Cikgu pergi tadi kanan. Scroll. Okay, tepat. Cikgu Ahmad Nawawi dapat tak? Nai, Kak Diana, okey? Boleh ikut? Okey. Okey, boleh ikut ya? Okey. Siap? Nan dah siap dah. Bagus Nan tu. Cikgu nak tulis terus apa benda hak cikgu rasa nak tulis terus pun boleh. Tak masalah. So cikgu ubah kat sini je lah. Lain kali cikgu dah boleh ubah kat sini je. Sebab kita dah setting. Okey, kemudian kita nak tambah apa pula? Okey, teks kita dah tambah. Okey, sekarang ni cikgu pergi. Okey. Cikgu bagi pula kat tambah. Okey, nampak tak? Kalau cikgu perasan kat source cikgu dah ada dah satu. Tak dikosong kan? Tak dikosong, betul kan? Dah ada dah satu. T welcome. T welcome ni yang saya buat nama file welcome saya tadi, iaitu teks tadi.
Yang cikgu punya, apa benda nama file yang cikgu buat tu. Perasan tak kat source dah ada satu. Okay, perasan tak? Boleh? Boleh cikgu? Boleh ya? Okey, sekarang ni macam mana pula kita nak tambah muka kita? Okey, kita nak tambah muka kita. Cikgu pergi semula kat source. Okey, cikgu pergi kat source, cikgu klik tambah. Okey, pergi kat source, cikgu klik tambah. Okey, cikgu pilih video capture device. Video capture device. Okey, cikgu klik video capture device. Okey, dia keluar macam ni. Okey, cikgu klik okey. Okey, cikgu klik okey. Okay, so dia keluar macam ni, akan tanya, cikgu nak guna device mana? Adakah cikgu guna, nampak pula lubang hidung saya ni sebab dia gunakan micro kamera from ni, kamera depan, tak mahu tu kamera depan. Okay, saya nak gunakan Droid Cam. Okay, dia saya klik Droid Cam, dia keluarlah hello sikit, Droid Cam, tak ada nampak lubang hidung besar tu. Okay, saya nampak tak cikgu? Ni, kat device. Okay, cikgu tengok device. Okay, kat sini dia ada banyak pilihan kamera ni. Nak guna kamera apa? Kamera depan ke? Kamera Droid Cam ke? Snap Cam ke? Okay, saya pilih Droid Cam lah. Sebab saya guna Droid Cam. Terpulang kepada laptop cikgu masing-masing. Cikgu nak guna yang mana? Okay, cikgu klik kat sini. Lepas tu, ya, Kak Biza. Kak Biza hanya ada 2 je. Kak Biza ada apa 2 tu? Kak Biza 2.0 dengan OBS. Apa dia Kak Biza? Aku nak dengar. Kak Biza hanya ada 2 je. Okay, apa dia tu? USB 2.0 dengan webcam pula. Webcam tu dengan satu lagi. Kak Biza guna webcam ke? Laptop Kak Biza guna apa? Webcam ke? Dia bergantung pada kamera kita. Kamera laptop Kak Biza. Macam Miza, Kita nak install lain boleh. Kita boleh. kena sambung. Kita kena sambung telefon kita ke laptop. Kita Kita connect dengan wayar dia, wayar. Kalau Kak Biza connect Kita boleh wayar, ambil wayar. guna USB. Guna USB. Okay, boleh? Boleh Kak Biza? Kalau yang ni boleh, dia okey tak kan? Boleh, tak ada masalah. Tu kata yang kata nak comel ke apa tu bergantung pada kita punya kamera kita pula lah. Kalau tak ada kamera depan tak ada Kak Biza? Kamera depan tak ada? Kamera laptop? Kamera laptop Kamera laptop dah? Okay, saya dah pilih Boleh Janji keluar muka. Okay, klik okey, tengok keluar tak muka? Okay, klik okey, nampak? Dah keluar muka ya. Okay, bila keluar muka macam ni, tak cantik lah ada tepi-tepi ni kan. Ni saya pun siap kain warna hijau ni. Sebab saya nak buat green screen, tak nak bagi nampak background belakang. Okay, kalau keluar macam ni, cikgu nampak tak ni, bucu ni, cikgu boleh tarik dia. Nak bagi besar-besar macam ni ke? Nak kecil ke? Ni, cikgu boleh tarik bucu. Jangan yang ni kalau cikgu buat yang ni, pun boleh juga. Mana dia akan jadi distort. Okay ni, kalau klik shift ni, dia jadi distort. Tak mahu macam ni Okay, jadi kita nak buang yang tepi-tepi ni. Okay, nak buang tepi-tepi, ambil jari cikgu, jari tunjuk. Okay, jari tunjuk. Cikgu pergi klik kat. Okay, cikgu klik kat alternate. Cikgu klik kat alternate. Ni jari tunjuk yang belah kiri, ni belah kanan pegang mouse. Okay, belah kanan pegang mouse. Okay, belah kiri. Cikgu klik, cikgu tekan alternate. Dia akan keluar warna hijau. So kita crop. Tujuan alternate adalah untuk crop. Tujuan alternate untuk crop. So saya ke sini sikit. Baru nampak saya center. Sini sikit. Nampak tak cikgu? Dia dah keluar hijau. Jadi merah kan? Dia keluar hijau. Hijau ni bermaksud kita crop. Cikgu ingat, jari cikgu yang belah kiri ni, cikgu tekan alternate. Tekan alternate untuk crop. Alternate ni untuk crop. Nampak? Okay, alternate untuk crop. Okay, kalau yang ni untuk besar. Kalau shift tu untuk besar. Alternate ni untuk crop. Okay, mana saya? Sini sikit. Okay, lepas tu saya nak kecilkan sikit. Kecil sikit, letaklah kat sini. Okay. Boleh cikgu setakat ni? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Okay, kalau rumah cikgu tak ada lagi green screen, tak apalah. Yang ni saya beli kedai Pak Abai je ni pun. Beli lebih kurang 2 meter, gantung kat lansir. Ataupun boleh juga beli yang kat Shopee kan, portable green screen pun ada. Saya pun nak beli ingat. Tak beli lagi. Okay, so settle. Okay, kemudian macam mana kita nak buang yang hijau tu? Okay, sekarang kita nak buang yang hijau. Okay, kita nak buang yang hijau, kita tambahkan, kita gunakan chroma key. Ingat keywords dia tu, kok ada soalan sekejap lagi. Chroma key. Okay, cikgu klik kanan. Ada tu. Okay, cikgu, Kak Amy boleh Kak Amy?
Kak Amy boleh? Tak boleh. Amy Kak Amy okey? tak boleh kat mana tu? Kita belajar lain. Tak boleh. Tak jumpa. Kak Amy tak jumpa yang mana? Daripada awal lagi. Tak apalah, teruskanlah. Allah, kesian pula Kak Amy. Okay, tak apa Kak Amy nanti tengok rakaman. Izzah ada rakam Okey, beres. Nanti tengok rakaman tau. Okay, klik kanan. Okay, klik kanan mouse. Okay, sekejap. Biar dia keluar merah, biar dia keluar ni dulu. Merah dulu. Tadi tak keluar kan? Okay, biar dia keluar benda ni dulu. Okay, lepas tu cikgu klik kanan. Okay, cikgu pilih filter. Okay, cikgu klik kanan, pilih filter. Okay, klik filter. Okay, kemudian, nampak tak macam ni? Keluar macam ni kan? Okay, tak apa yang tepi-tepi ni biar dulu sebab dia memang takkan nampak kat kita punya ni. Okay, lepas tu cikgu tengok ni dia ada audio video filter ni dengan efek filter ni kan. Cikgu ambil yang bawah tau. Bukan yang atas ni yang bawah ni. Dia ada 2 tambah ni. Okay, cikgu klik tambah. Pastikan tambah yang bawah. Okay, klik tambah. Okay, nampak tak? Chroma key. Cikgu pilih chroma key. Okay, pilih chroma key. Okay, cikgu klik OK. Nampak? Dia dah hitam-hitam dah kat belakang ni. Dah tak nampak dah. Kat sini lah cikgu nak bagi nampak lagi cerah muka cikgu ke. Nak bagi macam mana cikgu adjust kat sini. Okay, tim ni warna hijau lah. Kita punya ni background kita. Sesiapa yang dah ada tu dia boleh try lah. Ni dia boleh adjust kat sini. Nak bagi nampak cerah ke, nampak apa ke. Ni dia boleh adjust kat sini. Dia punya similarity ni boleh adjust kat sini. Brightness pun boleh adjust kat sini. Ni kan Ya? Hilang sebab warna hijau lah tu yang hilang. Macam kami tak ada hijau. Jadi dia hilang. Kalau tak ada hijau dia tak hilang lah. Dia mesti gunakan warna hijau lah. Kalau blue pun boleh sebenarnya ni. Blue, magenta pun boleh. Tapi biasanya kita guna hijau lah. Izan tak pernah try lagi yang blue. Kalau Bandicam dia boleh guna merah pun boleh kalau Bandicam. Okay, kita boleh adjust. Sebab hari tu saya tak ada ni. Saya guna dinding saya warna merah je. Guna Bandicam. Tak ada masalah, boleh. Okay, jadi contoh kat sini. Contoh kat sini sebab saya dah warna hijau jadi boleh lah kan. Okay. Lepas tu bila dah cikgu pilih-pilih tu dia memang tak ada OK ke apa tau. Cikgu just close je. Dia tak ada button apply ke, button OK ke, cikgu klik close. Kalau cikgu dah rasa puas. Button ni kita adjust, kita berdasarkan gambar tu lah. Gambar yang kita tengok. Kita berdasarkan kita puas hati tak? Dia kadang-kadang kain sekolah agama anak, betul Cikgu Nabi, boleh guna kan, dah tak sekolah agama dah kecil dah kain tu, bolehlah gunting-gunting buat jadi green screen. Kalau cikgu tak nak adjust pun tak apa, kalau macam contohnya cikgu tengok dah okey dah, so cikgu tak payah adjust. Tapi kalau cikgu rasa tak puas hati, cikgu adjust main tak tarik macam ni lah. Kalau macam ni kan gelap lah pula muka kita, bagilah cerah sikit muka kita untuk budak tengok, bagi comel sikit lah konon-konon. Okay, so lepas tu dia tak ada button okey tau, cikgu close je. So adalah kat situ. Kita kat situ. Okey, ni sebab cahaya ni sebenarnya. Lansir saya kat belakang tu saya tak tutup, tak turunkan. Okey, so nampaklah kat situ kita. So background kita pun dah ni. Terpulang lah nak tak mana-mana. Okey. So setakat ni boleh ikut tak cikgu? Kita nak buang kita punya background tu, kita gunakan chroma key. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kemudian sekarang ni kita nak tambah apa pula? Okey, kita nak tambahkan kita punya apa orang panggil ni? Background kat belakang. Okey, kita nak tambah background kat belakang. Okey, cikgu klik tambah. Okey, cikgu klik. Okey, cikgu klik tambah. Cikgu pilih image. Sepatutnya image dulu tadi, tak apalah. Okey, klik image. Okey, lepas tu cikgu klik image tu, kalau cikgu nak namakan boleh, tak nak namakan pun tak apa. Saya lebih suka image macam ni, senang supaya saya ingat apa benda tu kan. Kalau kita namakan takut lupa apa benda. Okey, image, tak nak namakan pun tak apa, klik OK. Okey, lepas tu cikgu browse. Image ni image daripada laptop kita lah. Kita save siap-siap daripada browser yang kita cari, tak apa. Okey, cikgu browse. Okay, contohnya saya dah ada kat dalam saya punya studio. Okay, katakanlah background, saya nak pilih background ni. Okay, lepas tu saya open. Okay, lepas tu klik OK. Okay, nampak tak cikgu? Lepas tu cikgu boleh besarkan. Kalau muka cikgu tak nampak, tak apa, sabar dulu. Saya cerita macam mana cara nak bagi nampak muka. Okay, lepas tu cikgu boleh besarkan ni. Nampak tak? Cikgu nak besarkan lagi kan? Okey, ni tangan kita yang ni, tak nampak pula ni. Tangan kita belah kiri ni. Okey, tangan kita belah kiri, kita tekan shift tau. Okey, letak balik sini. Kita tekan shift. Okey, tekan shift dan kita tarik yang ni. Nampak tak cikgu? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey, lagi sekali saya tunjuk, lagi sekali saya letak sebelah sini. Okey, tangan kita yang belah kiri, ni belah kanan kan? Belah kanan kita pegang mouse. Yang belah kiri kita tekan shift. Dalam masa yang sama kita tarik. Dalam masa yang sama kita tarik.
Okey, lepas tu tarik pula yang bawah. Contohnya kita nak bagi ngam-ngam macam tu. Okey, dapat tak cikgu? Dapat tak? Kalau cikgu nak tarik lagi ke bawah pun tak ada masalah. Nak tutup semua sekali. Nak tutup semua sekali. Okey, nak tutup semua sekali macam tu. Terpulang. Okey, boleh? Alamak, tak nampak lah kita punya tulisan, kita punya nama semua tu pergi mana ni? Okey, cikgu pergi kat source. Cikgu jangan buat berdebar, cikgu pergi kat source. Nampak tak? Source ni dia seolah-olah lapisan, layer. Okey. Layer Kita macam kuih lapis. Okey. Layer kita nak image ni duduk bawah sekali. So kita tarik je, drag je. Klik kat sini image, kita letak kat bawah. Dah nampak. Kita letak image tu di bahagian belakang sekali. Dah nampak dah. Nampak tak cikgu? Boleh? Kita tarik je. Yang ni cikgu boleh setting lah. Nak letak sini sikit ke. Supaya cikgu nampak kat sini kan. Ni nak tarik, pergi kat shift. Okey, macam tu ke. Ni ikut cikgu lah nak setting macam mana ni. Bergantung kepada cikgu nak setting ke mana. Okey, boleh? Boleh hanya Izam, nak cari layer tadi kat mana Ni, kat source, Kak Jen. Kak Jen pergi kat source. Okey. Tambah. Ni Kak Jen. Bukan tambah Kak Jen. Kita nak tarik dia nak letak di contohnya Izam tadi kan duduk gini. Tak nampak muka Izam dengan tulisan kan. Okey, Kak Jen klik kat image. Kak Jen pun tarik dia letak di bawah. Drag dia ke bawah. Okey. Barulah nampak muka kat situ. Boleh? Okey. Dan Izam nak screenshot. Nampak tak? Okey, screenshot satu. Okey, kemudian kita nak buat apa lagi ni? Sekejap cikgu, saya screenshot satu gambar. Okey, lepas tu kita nak masukkan bahan yang kita mengajar. Ataupun kita nak hias lagi image ni. Okey, kita nak letak lagi. Okey, katakanlah cikgu nak tambah lagi image. Image boleh cikgu nak tambah berapa banyak pun. Okey, cikgu klik tambah. Cikgu pergi lagi ke image sebab nampak macam dia tergantung je kan. Okey, tadi image 10, ni image 11. Okey. Cikgu pergilah pula tambah. Sama prosedur dia. Kita nak tambah meja pula. Nampak kesian kat cikgu tu tak ada meja. Okey, kita pun letaklah meja ni. Contoh. Okey, ni cikgu cari siap-siap lah dalam. Kalau cikgu gunakan yang warna hijau punya. Yang warna hijau macam saya ni kan. Yang warna hijau. Contoh macam ni. Okey, yang warna hijau. Nanti kita boleh buang tau dia punya hijau tu. Cikgu carilah meja yang background dia kat belakang tu warna hijau. Nanti kita buang background dia, kita gunakan chroma key macam tadi. Okey, cikgu browse. Okey. Okey, sekarang nampak tak dah ada meja. Okey, cikgu pun susun. Katakanlah meja cikgu nak letak sini. Kita nak buang background hijau, ingat tak? Apa namanya? Chroma key tau. Kak Rohaiza ada tak ada? Senyap je Kak Rohaiza daripada tadi. Ada tak ada Kak Rohaiza? Ada ya? Okey, ada ya? Okey, ni sekali lagi tak salin. Ada. Okey, lagi sekali. Lagi sekali tak apa saya remove balik ni. Okey, saya remove balik. Okey. Okey, macam ni. Tadi kita tambah image, satu image ni untuk kita jadikan background belakang kan? Okey, sekarang ni kita nak tambah lagi image untuk kita nak buat meja. Nampaklah cikgu tu ada meja sikit. Taklah terkotak kanting, terawang-awang macam ni. Okey, kita pun saya cadangkan bila cikgu nak cari meja, cikgu type kat situ table studio green screen. Nanti dia akan keluar yang green screen. Bila green screen kita boleh buang yang warna hijau tu. Nanti nampak lebih menarik. Okey, sama macam tadi, cikgu pergi tambah. Cikgu pilih image. Lepas tu cikgu okey, tak payah rename pun tak apa. Nak rename pun tak apa, tak nak pun tak apa. Okey. Okey, lepas tu cikgu browse macam tadi. Okey, kemudian ni contoh saya memang dah ada meja saya dah simpan dalam desktop siap-siap dah. Saya dah letak satu folder studio. Okey, cikgu klik. Okey, studio tu cikgu pilih. Okey, dia dah keluar macam ni kan. Cikgu okey. Dia dah keluar dah meja kat sini. Okey, lepas tu kita nak buang warna hijau pada meja ni. Okey, kita gunakan apa tadi? Kita gunakan chroma key. Okey, cikgu klik kanan. Filter. Okey, lepas tu cikgu klik tambah. Okey, kemudian cikgu pilih chroma key. Okey, chroma key. Cikgu okey. Izam, ulang-ulang balik Izam. Klik kanan ke tekan apa? Klik kanan tekan apa? Filter dulu. Filter. Lepas filter chroma key. Chroma key. Chroma key tu maksudnya kita nak buang background yang warna hijau.
Okey, lepas tu cikgu Chroma key. okey. Okey. Ada tak? Pernah? Okey, okey, okey. Okey, yang ni cikgu tak payah hijah pun tak apa kan. Sebab dia tak melibatkan muka kita. Lepas tu cikgu close. Okey, close. Nampak tak? Meja tu dah ada kat situ dah. Cikgu besarkanlah sikit meja tu. Janganlah kecil sangat. Nak letak sini ke meja. Lepas tu cikgu duduklah sini. Okey, lepas tu kan nampak kita macam duduk di belakang kan? Nampak duduk di belakang kan? Cikgu boleh tarik ni. Video capture device ni letak di depan image 11. Okey, cikgu boleh tarik. Nampaklah sikit kita macam duduk kat dalam tu. Ni cikgu ejah-ejah lah. Agak-agak lah jangan meja besar daripada kita. Cikgu ejah-ejah. Nampaklah macam kita seolah-olah duduk kat tengah-tengah meja tu yang ada lubang kosong tu. Okey, boleh tak cikgu? Boleh ikut tak setakat ni? Boleh ikut tak? Nak saya ulang kat mana-mana bahagian? Cikgu nak ejah letak tepi sikit ke apa ke? Boleh Okey, nak tak sini sikit ke? Lepas tu nak ejah muka kita ni ke sini sikit ke? Tu pula lah. Okey, boleh ikut tak cikgu setakat ni? Boleh Hello, boleh tak? Boleh. Okey, boleh Okey, sekarang ni studio cikgu dah pun siap. Okey, studio cikgu dah pun siap dah. Okey, bila studio dah siap, kita nak masukkan bahan mengajar lah kan? Last kali kita nak masukkan bahan yang kita nak mengajar. Okey, bila cikgu nak masukkan bahan yang cikgu nak mengajar, cikgu pergi balik kat source. Apa-apa memang kita tambah kat source je. Okey, cikgu pergi balik kat source, klik kanan. Okey, dia ada banyak kat sini kan? Okey, dia ada banyak kat sini. Cikgu pilih display capture. Okey, display capture. Dia boleh juga window capture. Kalau window capture ni yang mana yang kita buka je. Tapi saya cadangkan cikgu pilih display capture display capture. Okey, cikgu okey je. Saya tak suka rename benda-benda gini sebab saya dah ingat kalau display capture tu kita punya paparan yang kita nak mengajar. Okey, cikgu klik okey. Nampak dia keluar macam ni. Okey, lepas tu automatic biar je, tak payah ubah. Okey, kalau dia keluar macam ni, cikgu kecilkan dia. Cikgu kecilkan, jangan pening sebab dia memang capture apa yang ada kat skrin. Dia memang capture apa yang ada kat skrin. Okey, cikgu ejah lah. Dia memang capture apa yang ada pada skrin. So ini yang ada dalam skrin kita. So memang dia akan capture semua sekali tu. Boleh tak cikgu? Boleh. Faham. Okey, so cikgu kecilkan lah. Masuk dalam laptop tu lah kan, bagi muat-muat. Bagi muat-muat dalam laptop ni. Letaklah kat sini. So cikgu ejah-ejah lah agak-agak nak letak kat mana. Kita terus tak ada yang belakang background tu lah kan. Boleh. Kalau tak mau, biar dia duduk kat belakang tu terus. Tak apa, tak ada masalah. Kalau letak dalam laptop ni takut dia jadi kecil kan. Takut dia jadi kecil. Okey. So siaplah kita punya bahan PDPC pun dah ada. Kalau macam saya letak kat laptop ni konon-kononnya. Okey, studio kita pun dah siap. Okey, so boleh ikut tak cikgu setakat ni? Sebelum saya nak ajar, nak rakam pula. Tadi kita baru set up. Dah, Nan kata okey. Orang lain okey tak? Boleh ikut? Okey, boleh Okey, very good. Okey, so sekarang ni dah siap dah kita punya studio kita ni. Okey, contohnya sekarang ni kita nak mengajar. Okey, bila kita nak mengajar, kalau cikgu buka siap-siap pun tak apa PowerPoint. Saya lupa nak buka siap-siap PowerPoint saya tadi. Okey, katakanlah saya nak mengajar. Okey, saya pilih slide form 1. Katakanlah saya ambil bab sel ni lah. Okey. Lepas tu saya nak mengajar. Okey, contoh saya nak mengajar ya. Iza ajar pakai PowerPoint, pakai ni lah, pakai OneNote lah. Pakai OneNote. Tak apa, boleh dua-dua. Iza tunjuk dulu guna PowerPoint. Dia tak kisah Iza. Ni. Kalau kata kita nak guna PowerPoint, kita buka je PowerPoint kita. Okey. So sekarang ni bila cikgu nak mengajar, kan? Bila cikgu nak mengajar, kita pergi OBS. Okey, cikgu start recording. Cikgu boleh test tau. Cikgu test sekarang bersama dengan saya. Nanti cikgu akan tengok pada tempat yang cikgu simpan. Macam saya tadi, saya dah set kat desktop. Okey, cikgu pun klik start recording. Okey, klik start recording. Okey, nampak tak? Dia tulis kat sini, ni nampak tak? Record. 0 point. Nampak dia bergerak ni. Bila dia bergerak macam ni, okey, nine kata jap tu. Okey, bila dia bergerak macam ni, bermaksud kita punya sekarang ni dia tengah record. Okey, bila dia tengah record, cikgu pergilah kat cikgu punya slide cikgu tadi.
Cikgu pergi kat slide cikgu tadi, cikgu pun mengajarlah. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sel sebagai unit asas kehidupan. Okey, apakah sel? Sel adalah asas bagi hidupan. Okey, kita hanya boleh melihat sel ini menggunakan mikroskop sahaja. Sebab sel ini sangat-sangat seni. Kita tak boleh melihat dengan mata kasar. Okey, contoh cikgu pun dah mengajar. Cikgu mengajarlah ikut cikgu. Sampailah cikgu rasa habis ke apakah. Okey, bila dah siap cikgu mengajar. Okey, cikgu pun stop. Okey, cikgu stop. Nampak dia dah berhenti dah. Okey, boleh Boleh cikgu? Ya, boleh. Boleh Okey, lepas tu kita nak tengok rakaman kita tadi. Okey, kita nak tengok rakaman kita tadi. Nampak? Macam saya dah set kat desktop. So dia ada kat sini. Okey, dia ada kat sini lah. Okey, nampak? Okey, saya try buka saya punya yang saya rakam tadi. Ni yang saya rakam. Izzah, maksud dia masa kita duduk tengah mengajar tu, kita tak nampak gambar kita pun kan? Betul tak? Kita tak nampak. Kalau OBS memang kita tak nampak muka kita. Kalau Bandicam kita boleh nampak muka kita. Kecuali kita menggunakan dua desktop. Kalau kita gunakan dua desktop, kita boleh nampak muka kita. Macam tu. Jadi cikgu statik je lah duduk kat situ, agak-agak memang akan nampak muka kita. Memang kita tak nampak. Izzah, maksudnya kalau pakai dua desktop, satu desktop tu pakai ada dengan OBS ni. Satu desktop ni kita ngajar. Macam mana? Kau dua-dua pakai benda yang sama. Dia benda yang sama. Dia macam kita buat apa orang panggil ni mirroring. Satu bahan, satu lagi untuk kita nampak. Izam pun tak pernah buat lagi lah yang tu. Setakat ni memang guna satu desktop je. Kalau cikgu nak buat dua desktop. Kursi dah sengit keluar. Kan cikgu mengajar kita sangat kursi sampai sengit ya. Cikgu test lah dulu. Cikgu janganlah terus mengajar je kan. Test dulu macam test, lepas tu tengok balik yang kita test tadi. Rasa macam dah cun, dah okey, cikgu pun mengajarlah. Okey, ni contoh yang saya rakam tadi. Ni contoh balik kat rakam. Ni tengok balik rakaman kita. Air korek berbayang ke? Nak makan lah, panas dah badan. Demam dah. Boleh tak cikgu? Setakat ni, sekejap saya nak tengok soalan 9. Nak kata apa? Nak tengok balik yang record tu macam mana tadi? Okey 9. Nak tengok balik yang record. Sebab tu kita kena tengok output kita. Nan simpan kat mana? Nan punya bahan tadi. Kalau macam Izam save, memang save kat desktop. Memang Izzah save kat desktop. Sebab tu lah tadi output tu Izzah kata penting. Okey, contoh file. Okey, setting. Okey, cikgu tengok kat output. Okey, output tu penting. Kalau output tu kita simpan dia kat mana? Kalau macam Kak Fiza lebih suka kat tadi kan? Okey, ni. Nan pergi kat output tadi. Okey. Ni macam Izzah memang simpan kat desktop. Okey, Izzah memang simpan kat desktop. Jadi bila kita rakam je, dia automatic save pada desktop. Dia automatic save pada desktop. Boleh Boleh Nain? Menjawab tak soalan Nain? Boleh tak Nain? Aku tu guna pakai ni satu ni. Okey, boleh Nain? Oh, ingat yang mula-mula tadi. Betul Nain. Yang mula-mula tadi sebab kita dah setting awal-awal. Setting asas tu kita dah setting dah. Okey. Kemudian, itu adalah cara kita nak integrate dengan PowerPoint. Okay, so cikgu pun dah settle, dah selesai dah. Okay, sekarang ni cuba kita nak guna OneNote pula ya. Okay, katakanlah cikgu nak guna OneNote. Okay, cikgu buka OneNote cikgu. Okay, mana OneNote saya? Contoh ni. Siapa tu? Okay, katakanlah cikgu
Okay, katalah ni benar. Cikgu pun mengajar lah. Okay, cikgu pun mengajar. Okay, cikgu pun mengajar lah. Okay, class, today we are going to learn about sebenarnya PowerPoint tadi pun kita boleh menulis juga tau. Okay, today we are going to learn about thermochemistry. Okay, 3.1 heat change in reaction. Okay, before that, look at for the learning standard here. Okay, at the end of the lesson, students should be able to explain exothermic and endothermic reaction through the activities, and you have to know how to integrate the energy level diagram. Okay, contoh cikgu pun mengajar lah. Cikgu pun mengajar, dah siap mengajar. Cikgu pergi kat OBS cikgu. Cikgu pun stop recording. Okay, lepas tu kita nak tengok kat mana kita punya yang kita mengajar tadi. Okay, kalau dia tak keluar lagi, cikgu refresh dulu. Mana saya punya tak keluar lagi ni. Keluar dah. Okay, duduk sini. Dia duduk sini. Okay, ni. Okay, boleh tak cikgu? Boleh faham tak? Sekali. Okay. Oh, dia tak kecil. Boleh faham tak cikgu? Macam mana cara kita nak rakam? Okay, katakanlah cikgu kata kecil sangat lah. Cikgu boleh besarkan cikgu punya skrin ni. Kalau macam Izan tadi kan konon-kononnya nak bagi muat-muat laptop tu kan. Kalau cikgu rasa kecil sangat, cikgu boleh besarkan. Cikgu boleh sesuaikan. Nak bagi dia besar kat sini pun boleh, tak ada masalah. Ni nak bagi besar je. Ni tutup. Kalau tutup cikgu boleh adjust pula kat sini ni. Okay, cikgu boleh adjust kat tarik itulah, drag itulah. Macam tu. Ini terpulang kepada cikgu nak setting macam mana, nak letak, nak besar, nak kecil ni. Terpulang pada cikgu lah. Macam Izan ni konon-kononnya nak bagi muat-muat guna muat-muat kat dalam laptop ni. Okay, so ada soalan tak nak tanya setakat ni cikgu? Boleh faham tak? Hari ni pengenalan asas OBS. Boleh Okey, katakanlah cikgu kata susah lah setiap kali nak pergi start nak kena tekan sini. Lepas tu bila dah habis nak kena stop kat sini kan, kita nak kena ni susah. Okey, jadi saya nak ajar yang ekwah sikit je. Tak adalah ekwah sangat, sikit je. Okey, cikgu pergi kat kita nak set supaya kita tak payah klik kat sini. Nak start klik kat sini, selagi nak tutup pun klik kat sini. Okey, cikgu pergi kat file. Yang ni sikit je cikgu, sikit je. Okey, pergi kat setting supaya kita tak perlu pergi buka-buka tutup OBS tu. Okay, cikgu pergi file, setting. Lepas tu cikgu pilih, okay sekejap dia tengah pusing. Okay, cikgu pilih kat hotkey. Lupa tak hotkey? Okay. Okay, pilih hotkey. Okay, nampak tak? Ya, hak lain-lain cikgu tak payah usik. Start recording. Okay, nampak? Start recording dengan stop recording. Yang ini adalah jalan pintas. Supaya kita tak payah nak nak start kena pergi kat OBS. Nak tutup. Kan? Jadi cikgu pun klik kat sini. Nampak dia dah keluar klik-klik tu. Dia dah main klik-klik cap-cap macam tu. Okay, katakanlah cikgu nak buat cikgu klik kat ni tangan kanan cikgu ni. Cikgu klik kat cikgu punya desktop tu. Katakanlah saya set page up. So kalau saya klik page up, nanti dia automatic start recording. Cikgu tak payah type tau. Cikgu tak payah type. Bila dia keluar klik-klik ni, bila dia keluar klik-klik tu, cikgu tekan je mouse tu. Dia nanti automatic naik kat situ. Boleh? Dapat? Okay, lepas tu stop recording ni, cikgu klik. Nampak dia keluar klik-klik tu. Ambil lagi jari telunjuk cikgu ni, cikgu pun buatlah page down. Nanti bila page down nanti cikgu tahu dah. Cikgu klik je page down, dia automatic stop. Bila cikgu klik page up, dia automatic start. Tapi cikgu nak ingat lah yang cikgu dah set ni. Boleh cikgu? Okay. Boleh? Nanti bila cikgu nak rakam nanti, tak perlulah cikgu nak kena pergi kat OBS, cikgu pun nak kena klik start. Lepas tu bila dah siap, nak kena buka balik OBS, nak kena klik stop. Itu maksud saya. Boleh faham Boleh? Kalau tiba-tiba cikgu nak nak pause pun boleh. Nak pause ni ikutlah cikgu nak set dengan apa. Katakanlah pause ni saya nak klik backspace. Backspace ni kalau tiba-tiba cikgu mengajar, cikgu macam alamak terlupa ke nak terbatuk ke, cikgu klik lah backspace ni. Dia automatic akan pause dulu video cikgu tu.
Lepas tu start balik lah. Page up balik. Okay. Boleh go? Ni ewas sikit je. Supaya memudah. Tak payah unpause tu tak payahlah. Yang pause ni maksudnya macam contohnya cikgu tengah mengajar kan. Lepas tu kita ada bawah dia tu ada unpause tu. Tak payah. Unpause ni boleh. Betul. Boleh Kak Fiza sebab tadi pause kan. Unpause katakanlah unpause ni saya nak buat delete pula. Tapi cikgu ni ingatlah boleh up juga. Bubuh apa? Boleh up. Kalau bubuh up juga tu, up juga. Tadi kan up tu untuk start. Lepas tu kalau bubuh benda yang sama juga untuk yang arahan berbeza boleh. Okey, saya takut dia pening. Nanti dia ingatkan ni kan. Takut dia pening. Okey. Boleh. Okey, katakanlah saya buat delete ke apa ke. Ni. Kalau cikgu nak buang, backspace ke. Kalau cikgu nak buang, cikgu klik kat sini. Yang ada dustbin ni. Cikgu nak buang. Klik kat dustbin ni kalau cikgu nak buang. Buang dia je lah. Buang je lah. Kalau cikgu nak buang, klik sini. Kalau cikgu nak tambah balik, ambil je jari telunjuk ni, tekan je. Tadi page up, page down pula. Boleh. So senanglah kita nak mengajar, tak adalah kita start nak buka OBS untuk tutup, start nak buka OBS untuk pause. Jadi kat sini semua ada. Mesti cikgu Nawi dia buat up, down, right, left. Boleh. Katakanlah pause, dia buat. Okay, boleh ada masalah. Gitu. Okay, contoh macam tu. Okay, dapat? Okay, lepas cikgu pilih okay. Okay, so dapatlah ni. So nanti bila kita nak rakam nanti kita just tekan je page up, page down. Kalau kita nak pause, left, right tu. Okay, boleh so tak adalah kita nak cari-cari kat sini. Macam tu. Nak angkat tangan siapa? Siapa tu angkat tangan tu? Nain. Okay, nak tanya. Hello. Nain. Okay, nak tanya. Kita dah nak start record tu kan? Bila kita nak start record, kita kena pergi dulu dekat slideshow kan, baru kita boleh start record tu ya? Betul Nain. Kita pergilah kat slideshow ataupun ni kita pergilah kat slide kita ni kan. Kita pergi kat slideshow. Kalau kita terus record, kita kena edit pula betul ya? Kalau kita terus record daripada awal kan. Kita kena edit. Kalau macam gini, okey, bagus soalan 9 tu. Okey. Kalau macam yang kita dah setting tadi, yang kita menggunakan hotkey tu, key panas. Kita dah guna hotkey tu, kita slideshow je, lepas tu kita tekan je yang kita dah set tadi. Contoh tadi kita set page up tadi. Kita tekan page up, kita pun mengajarlah sebab kita dah set kan sebagai start tadi. Faham tak maksud Izam? Faham. Nanti bila kita nak stop, kita pun tekan page down. Tiba-tiba anak kita panggil. Kita panggil, lepas tu kita nak menjawab soalan anak kita tu, kita pun nak pause kejap. Tekanlah right. Nak unpause balik, tekanlah left. Macam itulah maksud Izam tadi. Kita menggunakan hotkey. Key panas. Gitu. Okay, boleh? Bagus soalan 9. Okay, ada lagi tak soalan? Jangan soalan susah sangat lah, takut tak boleh jawab. Okay, very good lah. Okay, sebenarnya kita belajar asas je lah hari ni asas. Sebab Izan advance pun tak adalah kerti sangat. So inilah hak Izan guna, yang asas-asas je. Okay, boleh. So okay sir, tengok saya cakap apa? Dah pensan. Sir dah pensan, jangan pensan lagi sir. Okey, boleh sir? So inilah yang nampak yang basic-basic hak Izan duk buat sebenarnya. Dan Izan rasa macam seronok menggunakan OBS. Sebab dah banyak Izan try guna yang tu, yang ni. Tapi Izan rasa macam bestnya adalah OBS. Sebab OBS ni kita setting sekali saja. Contoh yang Izan buat kelas sains ni kan. Kita setting sekali, lepas tu bila kita nak mengajar, masuk je OBS, buka je slide yang kita dah buat ni, kita mengajarlah macam ni. Kita rasa dah jemu, kita ubah pula hak lain. Macam tu. Cuba Izan maksud dia kita setting dah ni, kita setting saat gini kan. Kita setting ni, lepas tu keluar, lepas tu kita masuk balik, dia ada benda ni ada balik lah kan. Dia automatic, dia takkan hilang. Kecuali macam kecuali kalau kita delete kat sini. Ni, nampak tak kat scene kita ni? Kat scene kita ni, ni kan, scene macam Izan ni, Izan dah ada banyak scene. Ni, kat scene kita, macam kat Fiza tu ada satu scene je lah. Kan? Betul tak? Sebab kita baru first time masuk kan? Tu. Kecuali kita remove. Kalau kita buang, barulah dia hilang. Tengok kat Malaysia, tengok mana? Scene. S-C-E-N-E-S. Scene. Okay. Tu, nampak? Jumpa tak? Scene okey. Ada. Katakanlah Kak Fiza tak nak dah guna scene tu, jangan delete. Pokok nanti lain kali nak jumpa, nak guna pula. Kalau Kak Fiza nak tambah scene baru ataupun cikgu lain nak tambah scene baru, pergi kat tambah ni. Pergi kat tambah ni, dia akan tambah pula scene baru. Ni. Tadi test kan, test 1. Contohnya Izan nak buat test 2.
Test 2 pula. Test 2 dah, test 3. Okey. Klik okey. Alamak, apa saya tiba-tiba kosong ni? Mana pihak tadi semua ni? Jangan terkejut cikgu. Sebab yang ini adalah test 3. Scene yang lain ni. Nampak scene. Ni yang tadi, scene 2. Okey. Ni boleh. Ni scene yang beza-beza ni. Okay. So cikgu nak masuk scene yang mana masa cikgu nak merakam. Ni kalau saya kata nak ubah lah pula, nak buat background lain apa semua pula. Tambah scene. Jangan delete yang dah ada ni. Sebab kalau kita delete, kok kita nak tukar balik ke scene kita. Kadang-kadang kita jemu guna studio yang sama kan. Kita ubah lah. Kita tambah kat sini untuk tambah scene. Macam tu. Ni kosong sebab saya baru tambah tadi. Okay. Boleh cikgu? Boleh faham tak maksud Izam? Boleh. Maksudnya kalau kita tambah yang kedua kita baru tambah tu tak ada lagi apa-apa lah kan? Tak ada apa-apa, maknanya kita set up baru tambah teks kat sini kan. Kita tambahlah teks, video capture. Ya. Setup barang itu setup mula daripada mana? Daripada ke bubuh yang kita nak tambah-tambah je. Tambah je. Yang kita dah tambah-tambah yang kita setting awal-awal tu tak payah. Yang tu sekali je. Sekali je seumur hidup. Sekali seumur hidup je. Kecuali kalau tiba-tiba cikgu nak ubah setting. Kan? Nak ubah setting nak advance. Tadi Zam bagi tahu yang basic kan. Tiba-tiba cikgu nak buat advance, cari kok tengok Mak Saleh tu cakap macam ni, Mak Saleh ni cakap macam ni kan dalam YouTube. Cikgu pun ubah-ubah setting. Terpulanglah hak tu. Yang Izam habaq tadi hak basic lah. Okey. Boleh? Okay, faham ya? Okay, very good. Pandai semua ni. Okay, ada soalan tak lagi? Okay, boleh faham ya? Boleh faham tak? Kalau faham kita nak test ni, nak uji minda ni. Okay, boleh ya? Sudah. Takut kita tengok Johan. Johan nanti kita akan nak bagi hadiah ni. Okay, boleh faham semua cikgu? Boleh faham tak? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Tak ada soalan. Boleh. Boleh ya? Nanti nak edit macam mana? Hak tu kena kelas lain pula lah tu untuk edit. Hari ni kita merakam ya. Okey, untuk edit, kalau macam saya, sebab kita punya ni, kita dah ada comel dah studio kita. Kalau macam saya dah just guna video editor yang ada dalam laptop saya je. Saya guna video editor yang ada laptop saya sebab kita dah ada layer-layer dah comel kan. Tak perlu dah kita nak ni. Kalau cikgu nak gunakan Filmora pun boleh. Sehebat tu Filmora saja tanya. Nak guna Filmora boleh. Nak guna apa-apa video editor yang cikgu ada lah dalam laptop cikgu. Kalau macam saya guna video editor yang memang dah ada dalam Surface je. Sebab kita punya studio ni dah comel dah. Boleh sir? Okey. Nanti kalau cikgu nak belajar pula cara editing tu, nak kena jemput Hafiz lah kot. Lagi terror bab editing tu. Tapi Hafiz dia advance sangat. Dia guna Adobe Premiere tak silap saya. Editing untuk apa Izam? Ya? Editing ni untuk apa? Nak edit apa? Nak edit, nak buang kita punya, kalau macam Izam kan, Izam guna ni je. Izam guna simple. Kita nak buang yang kita nak buang kita punya kod tersalah cakap ke ataupun depan tu tak elok ke. Kan? Kalau depan tak elok tu kita boleh cover Canva tu pun boleh kan? Terpulang cikgu nak guna edit nak nampak. Kalau macam saya dia guna video editor. Okay. Hafiz guna Adobe Premiere. Kalau Hafiz dia guna Adobe Premiere. Okay, saya tak explore lagi Adobe Premiere. Kalau saya guna video editor ni je. Saya guna video editor. Tengok banyak kan. Saya guna video editor ni je. Sangat senang. Yang memang dah ada dalam Surface. Guna crack boleh kan Izam? Guna crack. Crack tu dia. Crack tu sebenarnya tak silap Izam. Crack tu just crack dia kena ada benda. Contohnya Adobe Premiere tu dia memang kena ada crack. Benda kedai. Macam tu. Dia ada kesinambungan kat Zalin. Dia bukan seorang. Dia lah crack dengan dia kena install sekali kan. Kena install sekali. Betul. Nanti untuk editing mungkin kita sambung pula kes lain. Hari ni cikgu rakam dulu. Okey, boleh cikgu? Boleh kalau macam saya guna editor je. Bila cikgu dah rakam, sebab kita punya ni sebenarnya dah cantik dah. Bila cikgu guna OBS, kita dah cantik dah. Kalau cikgu edit pun sikit je sebenarnya. Sikit je kalau cikgu nak edit pun. Okey. So, siap dah yang ni. Ada lagi tak soalan nak tanya? Tak ada, okey.
Okey, Nan tanya yang kena bayar yuran tak? Yuran yang mana Nan? Kalau Filmora, okey Izan guna Filmora yang percuma. Yang PC lama memang cuma. Yang PC lama percuma. Pandai-pandai lah. Kalau yang latest memang kena bayar. Izan, Filmora bukan dia ada dia punya watermark ada ke? Dia ada cara sebenarnya kat Dalin. Nanti Mak dia ada cara untuk buang watermark tu. Dia ada cara. Sebab Filmora biasa ada watermark dia kan. Dan watermark dia sangatlah besar gedap sampai ke sana. Ya. Watermark dia memang dia keluar tak reti nak buang. Kak Dalin tak tanya awal-awal. Okay, dia ada cara untuk buang watermark. Tapi make sure yang version lama. Filmora 9. Kalau Filmora 9 kita boleh buang watermark. Tapi kalau Filmora 10, Filmora yang N1 tu kena bayar lah nak buang watermark dia lah. Okay. Biasa guna Filmora juga. Itulah tapi watermark dia tak boleh nak hilang. Boleh. Nanti tanya watermark dia besar sangat. Okay, nanti kita tanya Izam. Tapi make sure Filmora 9 lah. Izam tahu Filmora 9. Okay, boleh ha? Boleh. Ada lagi tak soalan nak tanya setakat ni? Ada lagi tak apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, faham ya? Okey, kalau faham sebelum kita mengakhiri kita punya hai kita nak buat kuis. Okey, mana saya punya quiz visa saya ni? Sekejap saya cari kat mana. Ni kat sini. Okey, tak apa sambil-sambil tu kalau cikgu ada soalan nak tanya boleh tanya. Sambil-sambil saya buka saya punya quiz visa. Okey. Saya hari tu saya guna email satu lagi. Lepas tu dia dah penuh sebab free kan, quiz visa ni free. Bila dah penuh saya terpaksa buka yang daftar kepada email yang lain pula. Okey. Ni. Okey. Ready ya cikgu untuk kita jawab quiz kita? Okey. Saya copy dulu. Soalan senang je. Tak susah. Okey, cikgu klik quiz visa. Yang saya paste kat Yang saya paste kat chatting tu, ruangan chatting tu. Okey, saya nak tengok berapa orang yang dah masuk. Tak ada siapa masuk lagi ni. Kak Muni dah masuk orang pertama. Dia berdasarkan masa juga tau. Siapa cepat jawab dan betul, itulah join. Dia berdasarkan masa sama lah. Cepat jawab dan betul, join. Okey, teruskan. Siapa tu ke depan tu? Hebat. Dia game board kan, Bang. Okey, ada 6 soalan sahaja. Okey, nampaknya Nan laju kat situ. Kak Amy pun laju tu. Sambil-sambil kata kelas belakang pun laju kan, Mai. Nan laju tu. Make sure betul, Nan. Kalau salah, malu, Nan. Okey, Kak Adi pun laju kat situ. Okey, Kak Amy tak kurang hebatnya. Kata kelas belakang rupanya hebat juga ni. Mana soalan tak keluar ni ada? Line slow lah. Kalau line slow dia memang akan terganggu sikit soalan lambat nak keluar. Wow, ada yang dah menang ke tu? Slow. Kak Muni, Nai, Kak Di dah sampai tak nampaknya. Keluar soalan Zam. Kak Zalin tak keluar soalan. Okey, Kak Zalin dah gerak. Okey, cayuk. Okey, cayuk. Tengok siapa dia join. Cikgu Aziran tu ke depan nampaknya. Okey, sir turut mengejar. Kak Chia. Cikgu Nawawi. Cek ada siapa ya? Okey, Nadia, Kak Zu. Okey, cayuk. Kita tengok nanti siapa yang menang. Belum tentu lagi hak sampai dulu ni menang. Kok dia ada salah ke kan? Untuk membuang background. Okey, teruskan usaha dan last. Alamak, ada salah pula Kak Amy, Kak Muni. Tak apa Kak Muni. Kita tengok siapa hak nombor 1 ni. Okey, mana? Ada lagi tak sampai tu. Okey, Cikgu Atika, Sezito, Cikgu Aziran. Last sekali jangan lupa bagi pendapat cikgu. Soalan last sekali tu tak ada yang salah, tak ada yang betul. Nampaknya Sezito, Cikgu Aziran dengan Atika tak selesai lagi lah. Tapi dah keluar dah, all player have finished the game. Kalau lambat sangat dia memang ni lah. Dia keluar macam ni lah. Okay. Siapa yang dah siap boleh tengok balik saya punya Google Meet. Atika nak jawab. Atika nak try lagi sekali. Ada berapa soalan ni Zam?
Ada 6 sahaja. Ada berapa soalan? Dan soalan Oh, 6 saja. Soalan yang belakang sekali tu dia tak betul, tak ada betul salah. Soalan belakang sekali Betul tu semua semua soalan. jawapan adalah betul. Soalan betul semua tapi sebab line slow. Lambat. Oh, dia jadi lambat sikit lah kan. Okey, jap kita tunggu Atikah dia main kali kedua. Jawab semua tapi soalan apa? Line internet slow. Oh, Ni okey, macam okey. yang cikgu Yusof ajar itu ni masuk kelas dia gitu ni. Oh, ya ke? Ikut masa. Ada juga masa. Dia lebih kurang sama dengan Sokratif kan? Izzah tak try lagi Sokratis sebanyak Kak Dalin. Izzah suka yang Pagi tu masuk kelas dah masuk Sokratis. kelas cikgu Yusof hari tu. Oh, okey baik. Okey, so terlekat kat soalan nombor 5 tu, Cikgu Azriran, Cikgu Atikah dengan Sir ada masalah ke? Kalau budak-budak ni tanya ni, masalah ke nombor 5 ni? Boleh jawab tak soalan nombor 5? Okey, kita tengok result nah. Okey, kita tengok result. Siapa jawab? Atikah nombor 1. Kak Zalin sambil-sambil line slow pun nombor 2. Ni macam mana ni? Macam mana ni? Okay, answer correctly by Atikah, Zalin, Syahizan, Kak Azul, Kak Cia, Cikgu Nawawi. Susan ni siapa Mesti Kak Rohaiza ni. Nama Susan ni kata. Okay, kita tengok view result in table. Ada yang salah ni. Macam mana ni anak-anak murid? Ada yang salah? Okay, sahaja je. Okay, kita tengok kat mana. Ni sepatutnya saya pergi sini lah. Salah. Okay, set. Okay, kat sini yang salah ni. Button manakah yang perlu dipilih untuk merakam wajah cikgu? Untuk merakam wajah cikgu. Okay, apa jawapan dia? Video. Okay, kita tengok answer. Video capture device. Nanti cikgu nak tambah je, aku terlupa ni. Okay, jawapannya adalah video capture device Okay, ni. Okay, boleh? Okay, bagus kat mana betul tau. Video capture device. Nak bagi nampak muka kita. Okay, okay, yang ni soalan apa ni? Apakah fungsi button chroma key? Dah lupa dah. Chroma key untuk kita membuang background. Kita nak buang background bukan nak tambah background. Buat apa nak tambah background? Kita nak buang background, bukan nak tambah background Okay. Ni apa dia ni? OBS boleh digunakan oleh sistem operasi jenis. Betul. Dia boleh Windows, boleh Mac, boleh Linux pun boleh. Okay. So jawapannya adalah true. Okay. Ni salah ni. Okay. Jawapannya adalah Open Broadcaster Software Studio. Okay. Bagus mana jawapan betul semua tu. Okay. Majoriti semua kata seronok. Alhamdulillah. Soalan nombor 6 Okay, semua seronok. Soalan nombor 6 ni tak ada betul, tak ada salah. Tak ada betul, tak ada salah. Cikgu pilihlah mana-mana jawapan, semua betul. So alhamdulillah semua pilih seronok. Saya pun seronok lah kalau cikgu seronok. Okay. So ada apa-apa soalan tak sebelum kita okay, sesak jalan. Sesak jalan. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita dismiss kita punya kelas kita pada hari ini? Perkongsian kita pada hari ini. Boleh faham tak cikgu? Boleh ikut tak? Nanti saya share baliklah link rakaman kita ni. Untuk cikgu buat apa orang panggil? Revision. Kan? Kut-kut terlupa ke? Okay, alhamdulillah 6 puas hati 100%. Okay, sama-sama sir. Okay, sebelum kita ni boleh tak kita bergambar sekejap? Kan? Kenang-kenangan. Just stop presenting je Okay, alhamdulillah. Kak Amin nanti cuba tau. Cuba explore lah Kak Amin sebabnya apa orang panggil ni? Sayang lah. Sayang tau Kak Amin tau. Nanti Kak Amin cuba explore tau. Okay, sekejap kita tengok. InsyaAllah. Okay, faham. Terima kasih. Alhamdulillah Kak Biza faham. Okay, sama-sama Kak Muni. Okay. Kita ambil gambar start boleh? Kalau cikgu tak nak buka kamera malu pun tak apa. Saya ambil gambar je Kalau cikgu nak buka gambar pun tak apa. Okay, sama-sama. Atikah. Tu Nan buka kamera. Bagus Nan spotting. InsyaAllah we'll explore. Thanks Izam. Sama-sama. Malu. Okey, tak apa Kak Fiza. Malu tak apa. Sebab gambar Kak Fiza yang comel pakai tudung merah ada kat sini. Siapa menang tadi? Atikah. Atikah nanti akak PM Atikah now. Nanti akak PM Atikah untuk hantar hadiah. Akak tempah. Nak juga hadiah. Alamak. Kak Zali nombor 2 ya. Okeylah Izam bagilah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tak je Izam. Sekejap kita tengok balik. Siapa nombor 3 tadi Izam dah lupa. Siapa nombor 3 tadi Baik dengan aku. Nombor 3. Nombor 3 tadi. Nombor 3 Syahizan. Kak Jen. Okey, Syahizan. Okey, Izam screenshot sikit pemenang-pemenang kita ni. Okey.
Okay, tahniah pemenang-pemenang tu. Nanti Izam bagi hadiah. Hadiah dia cheese tart yang comel. Comel je cheese tart tu. Bukan hari ni lah, hari ni dah full. Esok esok. Izam nak tempah tadi. Tapi dia kata full. Okay, so kita ambil gambar Sana. Sekejap, kita ambil gambar sikit. Okay, dah masuk semua dah ya. Okay, Izam rasa Izam seorang je ke buka kamera ni? Nain, senyum Nain. Nain jangan muka serius sangat Nain. Okay. Ya kimia buka kamera. Okay, ready? Senyum. 1, 2, 3. Okay. Ada tak orang lain buka kamera juga nah? Ataupun Izam je buka. Izam paste kat sini. Yelah Zamfi, malas sama kan. Buka orang. Okay, tak apa kamu ni. Tak apa sebab kamu ni pun ada gambar kamu ni yang comel tu. Ada gambar kamu ni. Zalim pun segan. Okay, tak apa. Okay, one more. Nain senyum Nain. Nah, senyum Nan. Okay. Okay, tak apa, tak ada masalah sebab masing-masing ada je gambar kat situ. Okay, Izam. Izam rasa sampai situ je lah dulu Okay, so kalau ada apa-apa, Izam stop dulu recording. Nanti Izam send link ni. Link rakaman.